Tesla sebut tu. Ha? Tesla sebut tu. Tak salah. Betul. Okey. Ha. Kata ni dah sebut ni. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلاة وسلاما دائمين متلازمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi Surau, Tuan-tuan ahli jawatan kuasa surau, para guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, kasih, sayang, cintanya Allah kepada kita, dapat bersama-sama menunaikan solat maghrib berjamaah, dapat bersama-sama mengikuti majlis ilmu yang sudah pasti tuan-tuan, muqaddimah ini tuan-tuan dengar setiap malam. Semua ustaz yang datang di sini akan sebut berkaitan dengan syukurnya kita boleh duduk dalam majlis ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kerana ini adalah nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita sementara selagi boleh duduk dalam majlis ilmu, maka duduklah. Allah bagi kepada kita oksigen nafas, Allah bagi tenaga, Allah bagi kekuatan, Allah bagi peluang yang disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, ma min musibatin illa biiznillah, ma min nafsihin tubdihi illa walahu qadrun fika yumdih. Kata Ibnu Athaillah, setiap di kalangan manusia yang diberikan kehidupan di atas muka bumi Allah, maka di sana ada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bermaksud dalam ketentuan umur yang Allah berikan kepada kita, ada orang yang saleh, ada orang yang dibekalkan umur dalamnya diisi dengan ketaatan, ada orang yang dapat umur dalamnya diisi dengan kemaksiatan. Tetapi Alhamdulillah, malam ini tuan-tuan, Allah gerakkan hati kita untuk terus istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dengan peluang yang Allah bagi di negara kita, di bumi Johor khususnya, yang kita kira tidaklah seganas Covid yang berlaku di utara tanah air. Berbanding di belah area kampung saya tuan-tuan, dibanding Kedah, dibanding kluster Tawau, bukan jauh pun dengan rumah saya, lebih kurang dalam 40-45 km. 45 km ada lah. Saya duduk di Mukim Siung, Mukim yang kena PKPD itu Mukim Tawau, jarak lebih kurang 40 km lebih. Hadirin yang dimuliakan Allah, siapa sangka satu ketika dulu kuman ni waktu awal mula merebak dahulu, yang kena kuman ni kebanyakan orang Pekat, belah Kuala Lumpur, belah Johor, bandar-bandar besar. Tapi tuan-tuan, kehendak Allah, kerja Tuhan penuh. Dia bagi bangsa corona ni sampai di belah Tawau. Belah Tawau tu tuan-tuan, masuk ke dalam hulu kampung sikit, line telefon pun tak ada. Line telefon pun tak ada. Tapi kuman ni sampai tuan-tuan. Sebab itu saya dipahamkan masjid di Kedah dah mula tutup, tak ada majlis ilmu macam kita malam ni. Sebab tu kita doa bagi boleh bertahan lama. Sebab bangsa kuman ni tuan-tuan super spreader. Dia punya gerakan itu pantas 10 kali ganda pantas hak biasa lagi. Walaupun ada vaksin yang telah ditemukan oleh negara Rusia dan beberapa negara yang lain sibuk membina vaksin ini. Kaya tuan-tuan, siapa boleh bina ni? Tapi kata Dr. Nur Hisham, vaksin yang dibina itu bukan untuk jenis kuman corona super spreader, bukan. Yang corona super spreader ni grade dia D614G. Dia punya bangsa nama kuman, bukan 4G, 5G telefon tuan-tuan. Hak tu brand telefon, line telefon. Ni bangsa jenis kuman. Saya kuliah di Pasir Gudang baru ni, ada satu orang jemaah, dia tanya, "Ustaz, kalau kami ni ditakdirkan mati kena corona, macam mana Ustaz?" Habis kuliah dia angkat tangan, "Ustaz, jangan tutup lagi, saya nak tanya. Kalau kami mati kena kuman corona, macam mana mati kami Ustaz?" Saya kata kalau mati kena kuman corona, dia termasuk dalam mati syahid sebab ta'un. Bahkan sahabat besar Nabi, sahabat kanan Nabi, 2 orang sahabat yang besar yang kita tahu al-mubashshiruna fil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Salah seorangnya tuan-tuan, siapa dia? Al-Jarrah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, mati dalam serangan wabak ta'un. Lalu Nabi meletakkan orang yang mati dalam ta'un ini mati syahid. Saya kata, Pak Long takut apa mati? Dia kata, "Ustaz, tak dan nak buat preparation." Orang yang soleh, dia hidup di atas dunia, dia buat preparation nak mati waktu dia lah ni, waktu dia hidup, waktu dia sihat. Bukan nak tunggu tua. Kerana apa tuan-tuan? Orang tua pernah jadi orang muda. Tuan-tuan setuju tak? Tetapi orang muda belum tentu boleh jadi orang tua. Bermaksud yang
tua ni rasa kemah lah sikit. Hebat, bangga lah kita ni 60 dah, 70. Saya pun belum tentu boleh menjengah usia macam tuan-tuan malam ni. Macam tua pula noh. Ni semua muda lagi kan. Macam tuan-tuan malam ni pula, banyak orang yang muda lagi. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, tak apa. Mati macam mana pun, apabila sampai kematian itu, tak boleh lari. Saya ingat 5-6 hari sudah satu orang sahabat jemaah kuliah macam tuan-tuan ni di Masjid Al-Mubarak, Bandar Putra. Orang panggil Abang Ali. Dia ni tuan-tuan daripada kita mula buka kitab, dia sama-sama. Malam pertama dia sama-sama, kemudian saya khatam kitab 40 hadis akhir zaman di masjid tu setelah 3 tahun. Mula hari tu 2017, 20 habis khatam kitab tu. Abang Ali ni bersama-sama dengan kami khatam kitab. Lepas khatam kitab, tuan-tuan habis sembahyang isyak, saya pun sembang di belakang, dia pun sembang sekali. Dia ni jawatan kuasa masjid dan terkenal dengan orang yang mesra dengan jemaah, dan di mana saja ada majlis ilmu dia turut serta. Dia tak kisah tak mana tuan-tuan. Kita ni majlis ilmu, orang hidang depan mata, tempat kita ya. Bangsa jenis Abang Ali ni tuan-tuan, nama brother Abang Ali ni, orang panggil Abang Ali, saya panggil dia Abang Ali. Umur 50 dah. Kuliah di Datuk On dia pergi, kuliah di Iskandar Puteri dia pergi, di Pasir Gudang dia sampai, di mana saja ada majlis ilmu, tambah ada ustaz-ustaz luar yang payah nak masuk, semua dia ikut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lepas khatam kitab bulan lepas, bulan ni kuliah saya ni nak sampai ni, 6 hari lepas dia kemalangan jalan raya di Tol Sedenak. Sehari sebelum dia menyertai konvoi, dia minat motor RZ, naik motor RZ dengan kawan-kawan. Konvoi sampai Negeri Sembilan. 3 jam sebelum kemalangan dia update location, dia duduk di Paguh. Lepas daripada tu pukul 1 lebih aksiden di Sedenak. Saya bangun celak-celak mata, dapat mesej yang dalam Facebook orang tag kita. Tengok macam, ya Allah, aku baru ya sembang dengan dia ni, baru ni. Tuan-tuan, bila dia mati, orang mengaji, orang duduk, orang ilmu, orang majlis ilmu, bila dia mati tuan-tuan, ramai sungguh orang datang sembahyang jenazah dia. Pukul 10 pagi. 10 pagi ni waktu orang kerja. Ramai tuan-tuan, orang datang. Dan di antara ramainya jemaah yang datang solat jenazah tu, sebilangan besar juga di kalangan mat-mat motor yang turut serta konvoi, bahkan kawan dia peminat-peminat motor ni ramai. Ada di kalangan sahabat-sahabat dia tuan-tuan yang kawan rapat ni, dia cari gambar. Pasal Abang Ali ni, dia macam kita juga, cuma bila kuliah dia suka tangkap gambar ustaz. Dia tangkap gambar ustaz, dia bubuh dalam Facebook. Okey, malam ni kuliah sekian-sekian, apa key point yang penting yang ustaz tu cakap, dia pun tulis satu key point untuk dikongsi. Bila dia mati tuan-tuan, orang tengok dia punya media sosial, orang tengok dia punya Facebook, orang ambil Facebook dia, orang gabung gambar-gambar dia dengan para asatizah, dengan ustaz-ustaz. Dia suka bergambar dengan ustaz-ustaz. Ada dengan Ustaz Kazim, ada dengan Ustaz Jafri Al-Mahmudi, ada dengan Ustaz Azhar Idrus, ada dengan semua ustaz-ustaz selebriti. Syamsul debat tak debat, semua ada. Orang ambil tuan-tuan, orang buat lagu 30 keping gambar, hampir orang buat lagu, buat satu video kenangan. Dalam tu dia bubuh lagu kumpulan, saya tak ingat dah kumpulan apa, tapi lagu dia, telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami kerana takdir yang Maha Esa. Lagu tu orang buat lagu. Puanya tuan-tuan, orang pakat tengok, ya Allah, dia ni waktu dia hidup banyaknya majlis ilmu dia duduk, ramainya kawan-kawan sahabatnya, orang-orang yang soleh.
Patutlah jenazah dia bila dia mati ramai orang datang, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan, kita pun tergolong. Saya pasti di kalangan kita ni, kalau seorang mati yang malam ni, bukan sekarang lah, 50 tahun lagi. Kalau tuan-tuan nak ni 70 tu, 120 tahun lagi baru mati. Saya bukan kata lah ni kan. Kalau kata di kalangan kita mati dah, hak tu ada malam ni, confirm dah dia akan semayang jenazah kita, confirm dah hak tu ada malam ni. Itu kita bimbang tuan-tuan sekalian, kita bimbang, kita takut apa? Bukan takut mati, tak takut mati, takut kerana tidak cukup amalan yang nak dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai orang yang takut mati, tapi bukan kerana takut mati tu kerana tak cukup amalan, tapi dia takut, sebenarnya dia takut nak tinggal rumah, nak tinggal kereta, tengok anak-anak, duit banyak dalam bank, dia takut. Ni ramai orang. Tuan-tuan mungkin takut tak cukup amal. Ni orang macam kita lah, orang masjid ni, orang duk sembahyang ni. Tapi orang hak tak pernah jejak kaki ke surau, tak pernah jejak kaki ke masjid, dia bukan takut kerana tak cukup amal, dia takut nak tinggal harta yang dia tu ada. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ni nak tengok hadis yang ke-14. Nabi SAW, Nabi sebut dalam hadis Nabi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yaslamu lidhi dinin dinuhu illa man haraba bidinihi min syahiqin illa syahiqin wa min juhrin ila juhr fa in kana dhalika kadhalika lam tunalu al-ma'ishatu illa bas bi sakhatillah fa idza kana dhalika kadhalika kana halakur rajulu ala yaday zawjatihi wa waladihi fa in lam yakun lahu zawjatun wala waladun kana halakuhu ala yadayhi abawayhi fa in lam yakun lahu abawani kana halakuhu ala yadayhi qarabatihi aw al-jirani. Qalu kaifa dhalika ya Rasulullah? Qala yu'ayyirunahu bi dhiqil ma'ishah fa 'inda dhalika yuridu nafsahu al-mawarid allati yuhliku fiha nafsahu. Rawahu al-Baihaqi. Tuan-tuan, habis hadis ni. Nabi SAW, Nabi sebut hadis yang kita baca pada malam ni, yang ke-14, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, bermaksud akan datang suatu zaman, Nabi kata, di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya kecuali apabila dia lari membawanya dari puncak satu gunung ke puncak gunung yang lain. Apa dia yang Nabi nak sebut? Orang beriman duk lari sat pergi gunung tu, sat pergi gunung ni, duk lari daripada apa? Dan dari satu gua ke gua yang lain. Apabila zaman itu telah tiba, maka segala mata pencarian pendapatan hidup tidak dapat diperolehi kecuali dengan melaksanakan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermaksud apa yang disebut Nabi kata apa? Zaman ni tidak nak dapat pendapatan. Pada ketika itu manusia sanggup buat perkara yang akan menyebabkan timbul kemurkaan Allah. Apabila hal ini telah terjadi, maka kebinasaan seseorang adalah disebabkan dia mengikuti kehendak isteri dan anak-anaknya. Tuan-tuan, sagi kita syarah. Nabi kata apa? Manusia nak memenuhi kehendak kehidupan ini sampai dia melakukan kemaksiatan semata-mata di kalangan mereka itu nak mengikut kehendak bini, nak kepuas, dapat kepuasan untuk isteri dan anak-anak. Kalau dia tidak memiliki isteri dan anak, maka kebinasaannya disebabkan mengikuti kehendak kedua-dua orang tuanya. Kalau dia tak kahwin lagi, dia terpaksa buat benda jahat, kemaksiatan ini untuk apa? Untuk kedua ibu bapanya.
Jikalau kedua-dua orang tuanya sudah tidak ada lagi, maka kebinasaannya disebabkan dia mengikuti kehendak keluarganya atau mengikuti kehendak tetangganya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud perkataan engkau itu? Kerana mengikuti kehendak isteri atau anaknya atau orang tuanya atau keluarganya atau tetangganya? Sahabat tanya, ya Rasulullah, kamu cakap macam tu, apa maksud dia? Lalu Nabi menjawab, mereka akan menghinanya dengan kesempitan hidup. Mereka akan menghinanya dengan kesempitan hidup. Maka ketika itu dia terpaksa menceburkan dirinya ke dalam jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Rawah, hadis yang diriwayat oleh Al-Baihaqi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, keterangan pendek ya. Apa pengarang kitab ni kata apa? Musannif kitab ni dia kata, benar sekali sabda Nabi, ramai orang yang mengetahui perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama, namun kerana mengikuti kemahuan isteri, anak, orang tua, keluarga atau tetangganya, maka dia sanggup menceburkan diri ke dalam jurang kemaksiatan demi untuk memuaskan hati mereka. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang Nabi sebut, yang kita baca pada malam ni agak panjang. Tuan-tuan, yang Nabi sebutkan kepada kita malam ini, benda ni jadi ataupun tak jadi? Dah jadi. Ya'ti 'alan nasi zamanun. Waktu Nabi sebut dulu, Nabi kata akan sampai satu keadaan. So, zaman ni sekarang, zaman kita telah pun berlaku. Di antara benda yang Nabi sebut, tuan-tuan, manusia mengikut kehendak isteri ni, Nabi kata apa? Suami ikut kehendak isteri. Dalam Quran Allah sebut, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ila akhiril ayat. Ayat ni tuan-tuan, Allah nak cerita kebesaran Allah cipta seseorang itu. Allah cipta kita orang lelaki, kemudian Allah bagi azwajan, isteri-isteri, sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah nak jadikan kita suami dan juga isteri ni, nak bagi ada hubungan rumah tangga yang bahagia. Yang dalam tu tuan-tuan, bila kita duduk dengan isteri, dapat kita bermesra, berkasih sayang dengannya. Lagi tuan-tuan, di penghujung ayat Allah kata apa? Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Aku bagi semua ni tanda kebesaran aku untuk siapa? Untuk kita berfikir, untuk kita pejam mata, kita bayang balik dan kita tengok hari ini jodoh kita siapa. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan apabila hari ini kita yang duduk dalam zaman PKP ni, yang masih belum habis, yang sudah pastinya tuan-tuan, yang mendapat implikasi besar dalam pendapatan ahli keluarga ini, kita sebagai sang suami. Kalau tidak tuan-tuan, tak ada lah pilot yang kerja bawa kapal terbang, lah ni kerja polis kereta. Dua lelaki bini kerja polis kereta. Dan masa kita tengok PKP dulu tuan-tuan, ada beberapa orang, bahkan 2 hari lepas waktu saya makan tuan-tuan di sebuah kedai, datang satu geng Food Panda. Food Panda ni tuan-tuan, dia bawa makanan. Saya tengok naik motor besar. Dia naik motor CC 800, Z800, Kawasaki U. Dengan letak beg Food Panda, saya tengok, yang ni motor orang kaya-kaya. Sekali dia boom. Oi, tuan-tuan, kita yang duduk sebelah tu, sebelah kereta tu, duduk dalam kereta tu, nak dengar dia punya enjin motor tu tekan cermin. Nak dengar dia punya macam mana. Oi, ganas tuan-tuan. Sambil dia duduk tunggu order dia, saya pun sembang, "Abang duduk di mana?" Dia kata duduk kat kawasan ni. "Berapa lama dah buat Food Panda?" Dia kata ada dalam 2 bulan. Oh, motor Kawasaki buat bawa Food Panda, selalu orang buat EF5. Tapi tuan-tuan, dia Z800 bawa Food Panda. Dia kata nak buat macam mana? Tak ada jalan lain dah. Lah ni dia kata dia baru berhenti kerja 3 bulan lepas, duit saving semua habis.
Terpaksa nak tanggung keluarga, Z800 pun Z800 ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia kata anak 5 engineer kilang di Senai. Tuan-tuan, ni bukan cerita tipu, ni cerita betul. Satu orang engineer, gaji besar, bila kilang tak ada duit, implikasi PKP, buang dia. Dia kata terpaksa bawa Z800. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ni yang berlaku di Senai. Ada jemaah kita tuan-tuan yang kerja Singapura, betul tak? Yang kerja Singapura. Mesej saya baru ni, nama apa abang tu? Jemaah kita? Tak ada. Hari tu dia belanja saya makan roti mi goreng jantan ke apa? Nama apa lah? Dia lah tu. Dia kerja Singapura. Malam kuliah, saya kuliah bulan lepas di sini, dia personal mesej saya. Tak tahu malam ikut dia tengok. Lepas habis kuliah, tuan-tuan, dia personal mesej, dia kata, Ustaz, rasa sedih tak dapat turut serta dalam majlis ilmu ni. Duduk di Singapura. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni disebabkan tekanan orang terpaksa cari. Nak sama anak bini, nak bagi anak makan sedap, nak bagi bini meneruskan kehidupan, keluarga kita ada terjamin dalam kehidupan. Jemaah surau di tempat saya tuan-tuan, satu orang berada ni, waktu dia nak masuk ke Singapura, anak bini salam, cium tangan, peluk, menangis-nangis. Kawan saya hantar pergi tuas. Tuan-tuan, waktu hantar tu tuan-tuan menangis-nangis di sana. Sebab belum tentu apa dia nak boleh balik. Kuarantin 14 hari, masuk 14 hari, sana 14 hari. Tuan-tuan boleh bayang bagaimana satu orang ayah nak berpisah dengan anak dia, bukan pergi berperang, bukan pergi mati. Sahabat-sahabat Nabi dulu pergi berperang, yang confirm pergi nak mati, salam, peluk, cium tangan anak-anak. Boleh bayang tak tuan-tuan macam mana sahabat pergi? Tak ada telefon, tak boleh hubungi. Tapi tuan-tuan, di kalangan sahabat kita hari ini, ahli keluarga sedih. Sebab apa? Terpaksa kerja walaupun dalam keadaan PKP, nak harap dalam ni maintenance dah tinggi, terpaksa masuk Singapura. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tak apa, selagi mana Allah kurniakan kepada kita kodrat dan kekuatan untuk kita cari rezeki, cari yang halal. Dan hadis yang kita baca malam ni tuan-tuan, Nabi kata mendorong satu-satu orang melakukan kejahatan dan kemaksiatan ini, buat benda yang Allah marah. Kerana apa? Yang mendorong dia tu kerana keluarga dia, kerana isteri dia, kerana anak dia, kerana mak ayah dia. Kalau tidak tuan-tuan, takkan majlis bandaraya MBSA baru ni tangkap berapa orang penguat kuasa. Satu orang jawatan pengarah, bukan jawatan anggota bawah, pengarah. Pengarah ni gaji 4-5 ribu atas. Lagi hak tu ada pun tak cukup. Nak rumah 2-3 biji, nak buat renovation dapur, nak buat itu, nak buat ini. Akhirnya apa berlaku? Tuan-tuan, manusia terpaksa di kalangan orang-orang ini tak ada jalan lain. Dia rasa jalan ambil rasuah itu menguntungkan dia, dia masuk jalan tu. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, saya selalu kata, kalaulah isteri teruk macam Fir'aun, jangan harap. Kalau suami teruk macam Fir'aun, jangan harap dapat isteri baik macam Asyah. Ni zaman lari ni. Disebabkan orang sibuk tuan-tuan, sibuk dengan nak cari pendapatan, nak dapat kemewahan, kesenangan dunia. Semalam, akhbar semalam, tuan-tuan baca tak? Satu orang ayah umur 43 tahun, dia bangun anak dia umur 12 tahun. Mahkamah jatuhkan hukuman penjara 32 tahun, sebat 20 rotan. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bermaksud ayah ni tak fikir panjang. Ustaz, kami jenis fikir panjang Ustaz.
Dia tak fikir panjang, sebab tu dia balun anak dia. Bila kita tengok tuan-tuan, waktu dia muda, kehidupan dia tak sempat nak mengaji kerana sibuk dengan dunia. Dia balik rumah, isteri pula period, dia bawa lori. Bila bawa lori, tuan-tuan, sekali naik Kelantan, sekali naik Terengganu, 3-4 hari, bila sampai di rumah tak nampak bini tak boleh buat apa, dia balon anak dia. Umur dah jahna 12 tahun. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Ustaz, kami jenis fikir panjang Ustaz. Bini-bini kami Ustaz semua orang baik-baik. Tuan-tuan, kita ni tak tahulah kan. Selalunya ayah-ayah ni kalau kita pergi shopping-shopping komplek, tuan-tuan pergi Aeon kah, tuan-tuan pergi Tesco kah, kan? Kita jenis suami-suami ni fikir panjang. Satu benda yang kita suka tu, kan? Tuan-tuan kalau penggemar barang-barang kereta kah, tuan-tuan penggemar jenis bahagian, ayah-ayah ni kalau pergi dia akan tengok bahagian spana, screwdriver, dia minat macam tu. Mesin-mesin tu, bahagian peg, steering kereta, yang tu. Ni jenis ayah. TV, tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita ni duk berkenan dah dengan steering kereta. Steering kereta, masuk DIY duk tengok tempat balut kereta, steering kereta tu. Cerita pun kat bini dia, abang suka macam ni lah abang nak pakai ni, duk berkenan ke ni. 10 kali dah pergi DIY tu, steering tu, tempat balut steering kereta tu harga RM59, 90 sen je pun. 10 kali pergi dah, 10 kali panggil bini, duk cerita dekat bini, abang suka macam ni, lepas pegang letak balik, jalan habis. Tak beli. Dia masuk ke dalam Aeon, tuan-tuan, dia dah buat sedih. Dia kata, "Mo, spender abang tu koyak di rumah. Banyak spender dah, reput dah tuan-tuan. 5 tahun tak pernah beli spender." Dia duk pegang kotak spender, dia tengok ni size M, dia tak pakai M, XL. Cari XL. Nak cari XL tu punya susah. Dapat XL, tengok, XL lah, harga RM29.90. Nampak dia duk pegang RM29.90. Tak apa kot dia kata, RM29.9 nak beli kan tak beli lah. Nampak otak dia duk jalan banyak. RM29.90 beras boleh 10 kilo ni. Sedangkan nak pakai tu spender dia, bukan yang bini dah. Dia punya fikir panjang tuan-tuan, dah lah 10 minit punya masa cari set XXL. Dapat tuan-tuan, dia kata ni beras 10 kilo, tak apalah nantilah beli. Spender tu pun burung tak terbang lagi dia kata. Terkoyak tu tak sampai dekat burung tu, kok tepi-tepi tak apa, dia kata terbang burung esok dia beli. Bini dia kata tak apalah bang, mai sini moh tolong beli. Tu dia tuan-tuan, punya fikir panjang. Jenis ayah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerana apa? Kerana kita tahu nilai duit itu. Bukan kerana kita ketekuk, tidak. Kita faham nilai duit, susahnya nak cari duit itu. Jiran sebelah tukar pintu pagar, kita, bini kita duk tengok, duk desak kita, bang, pagar bawah bang. Kita duk baca lagi, otak duk panjang, duk fikir lagi, duit duk ada, nak buat apa ni dengan zaman PKP, takkan nak tukar pagar, keadaan ekonomi tak stabil, kerja pun tak macam, tak setara mana, tak boleh tukar pagar. Tu member tuan-tuan, work clock kereta baru, moratorium. Tuan-tuan boleh bayar moratorium, duit tengah banyak. Member tu beli kereta, member ni beli kereta. Bini saya balik, bang, baru 2-3 hari sudah. Dia pandai. Bang, apa dia tu level operator kan, tukar kereta baru, wios. Kan? Dia duk cerita level operator, QC, supervisor kan. Lepas tu dia pun kata lah, ada dia engineer. Dia kata dia ni engineer kan. Nampak dia kata, kalau supervisor tukar kereta, operator tukar kereta, takkan dia tak boleh tukar kereta. Dia kata dia engineer bang, boleh bang. Gaji makin duk naik, kita pergi tengok kereta satu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita jenis orang lelaki ni, kita fikir banyak. Kita kata tak apa kot, tak payah kot, tak ada keperluan, anak nak bertambah, rumah makin nak kena bayar, semua makin nak kena bayar. Seronok sat dia, pening 9 tahun.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebabkan apabila memikirkan nak membahagiakan anak, isteri, keluarga kita ni tuan-tuan, maka akan jadi di kalangan ahli keluarga, especially sebagai suami, dia akan mendorong untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dia tak kira rasuah, dia tak kira siapa. Dia kerja tungging terbalik 7 overtime semua siap kerana nak buat balik kerja bagai nak mampu nak dapat dari 3,000. Kadang Zuhur tak semayang, Asar tak semayang. Tuan-tuan, takkan tak ada kawan kita jenis ni di tempat kerja? Ada. Waktu rehat, dia makan dengan kita. Masuk tempat kerja, dia kerja dengan kita. Kita pergi semayang, dia tak ikut. Jam mana dia semayang? Bila dia semayang? Tak nampak dia semayang. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila jauh dengan Allah, dalam masa yang sama dapat tekanan daripada rumah tangga, isteri dan anak-anak pula. Anak nak masuk universiti, nak pakai laptop, nak pakai duit, nak pakai bayar yuran buku universiti mahal. Dia pula bawa motor trafik. Wing naik motor, tengok kiri kanan kan. Yang ni tak pakai tali pinggang. Zat berhenti, bukan ada orang tengok. Kalau trafik ya, bukan ada orang tengok. Tak ada pun boleh RM1 pun jadi ya. No, nak bayar yuran. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Batu tuan-tuan, kita akhir zaman ini jangan terlalu banyak ikut kehendak isteri. Orang perempuan tak ada malam ni, clear. Jangan terlalu ikut kehendak isteri. Bermaksud apa tuan-tuan? Ya, isteri itu adalah isteri yang solehah adalah pakaian kita, pakaian bagi suami. Isteri dia akan jaga, protect, tutup aib kita. Sebab itu tuan-tuan, saya pesan sungguh sebagai suami, ayah-ayah, kalau ada panah barang, tolong jangan sekali-kali buat apa? Pang muka bini, jangan. Marah macam mana pun, jangan buat benda ni. Isteri duk injut nak sofa baru, nak pagar baru, nak semua benda baru. Sabar, jangan pang lagi. Kita stres, balik kerja penat, dia duk sebut bak duit, kita boleh jadi pressure. Jangan pipang dia. Tuan-tuan, satu ketika di tanah Arab, satu orang pemuda, dia ni tuan-tuan konflik rumah tangga dengan isteri dia. Konflik rumah tangga. Bila bergaduh dalam tu, dia pun tak tahan, dia pam bagi sewa pipi bini dia pi balik. Dia sewa pi balik tuan, pam pi balik. Percuma yang sewa. Lepas dia kelepam tu, bunyi loceng di rumah, ting. Assalamualaikum. Buka pintu rumah tuan-tuan, tengok mak dan ayah mentua sampai depan pintu rumah. Dia baru sepak bini dia. Bini duk menangis. Isteri ni tuan-tuan, bila dia tak, mak dan ayah dia datang, dia lari, dia masuk dalam bilik air, dia basuh muka. Dia basuh muka tuan-tuan, dalam keadaan sedih ni, basuh muka. Suami baru lempang. Mak ayah masuk dengan adik-beradik masuk dalam rumah. Isteri ni keluar daripada bilik air, menangis-nangis, peluk mak dia. Yang si suami ni duduk fikir, mampu dah aku kali ni, habis dah aku, mampu dah aku, habis dah kali ni. Tuan-tuan tengok, mak tanya, Kak Long sebab apa menangis? Kak Long sebab apa menangis? Dia kata dia rindu sungguh dekat mak ayah. Tu dia. Tuan-tuan tengok, dia peluk mak dia, dia menangis dekat mak dia. Dia kata dia rindu dekat mak dia. Dia baru yang rasa perasaan rindu sungguh-sungguh tersangat-sangat sampai tak boleh tahan air mata. Tiba-tiba mak ayah sampai depan rumah, dia rasa terharu, dia menangis, dia peluk mak dia. Padahal bukan kerana rindu mak ayah dia, lepas kena penampak, dia peluk ayahnya. Perkara ini ditonton oleh suami dia. Suami dia tengok, suami pun minta diri nak keluar daripada rumah beli makan.
Suami tuan-tuan, dia keluar daripada rumah malam tu, dia beli makan, lalu dia beli dinar emas pada ketika itu 10,000 dinar, bawa balik. Bila dia bawa balik 10,000 dinar tuan-tuan, 10 dinar emas tu dia bawa balik. Bawa balik emas, dia bagi kepada layan keluarga tu makan. Habis-habis makan tuan-tuan, elok mak ayah perempuan tu balik, suami ni angkat emas, gelang emas yang nak ambil sebagai hadiah untuk yang tidak terbayar dengan apa yang abang telah lakukan kepada ayah. Hatta nyawa abang juga menjadi taruhan. Ambillah yang abang minta maaf sungguh-sungguh. Dia rasa touching. Rupanya bini dia cukup sayang kepada dia. Tutup rapat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan bini kita di rumah. Tahu dah musim PKP, suami tak ada duit, dia duk tengok go shop lagi, dia duk kelang kabut di rumah. Bang, go shop bang, go shop. Hari tu wow shop, ni go shop bang. Suami duk tengok periuk Nokza. Tentang periuk Nokza tu, hak masak rebus macam-macam cepat kan. Suami duk tengok, dia kata, pi rumah makcik Ani hari tu tengok ada periuk ni, dia rebus daging cukup cepat bang. Nanti abang kerja balik rumah senang nak makan cepat, dia guna periuk Nokza ni untuk abang juga. Kita pun elok cantik apa semua, kita apa berapa 800 tuan-tuan. Duk buat calculation, ambil calculator, tekan pi mai tak apa, boleh dah buat hutang bayar 5 bulan beli periuk. Cukup 2 minggu periuk sampai. Minggu yang pertama semangat masak. Minggu yang kedua kita nak balik, duk plan dah nak makan apa ni. Duk bagi tahu kat bini. Bini telefon, "Bang, tak pergi balik order mamak bang ni. Si goreng ayam ke apa abang order mamak." Mamak juga dia cari. Waktu dia nak tu dia duk injut kita. Lali bukan minta mamak, Food Panda, Grab Food ni dia order. Hak tu bini kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu tuan-tuan, ilmu ni penting. Ilmu ni penting. Masuklah insya-Allah. Berhenti ya, nak habis kan? Setengah jam kan? 5 minit boleh? Azan terus bayang lagi. Sebelum dia habis klik 10 minit saya berhenti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu tuan-tuan, ilmu ni penting. Bila berlaku berkaitan dengan isu baru ni yang dibawa oleh Asri Janggut baru-baru ni, tuan-tuan, saya baru-baru ni sembang dengan satu orang polis. Dia ni orang semayang punya orang. Bahkan dia duk arrange ceramah-ceramah kuliah-kuliah ni. Sambil kami duk makan semeja, dia polis tu, ada polis kat sini ada kot. Dia isap rokok. Sambil tapi baguslah lepas kuliah tu, "Ustaz, jom kita makan Ustaz." "Ustaz nak makan apa?" "Minta maaf je, saya hari ni tak berapa nak makan malam." "Tak apa Ustaz, jom Ustaz, mi goreng dah." Kita pun kata tak apa, kalau Haji nak belajar, saya bakar-bakar pun boleh. Roti bakar tuan-tuan, makan roti bakar. Sambil duduk tuan-tuan, dia pun panggil kawan dia, SU, Syesor. "Ji, sini Ji, mari duduk sekali." Jadi 3 orang satu meja. Tengah-tengah makan, dia kata kat kawan dia, "Alah, jangan buat muka macam tu lah. Muka macam cokodok basi je pun. Nak isap rokok, habang lah nak isap rokok. Dah meja ustaz kan dah kat situ. Takkan nak isap rokok abang ustaz. Nak isap rokok, abang lah nak isap rokok. Ustaz, kami nak isap rokok, boleh kot lah." Dia minta, "Ustaz, kami nak isap rokok, boleh?" Ni minta orang mengaji. "Ustaz, kami nak isap rokok, boleh kot?" Saya kata, "Tak apa, suka hati lah. Nak isap rokok telan kena dengan kotak-kotak, tak apa." Saya kata, "Jadi telan kena dengan kotak, tak apa. Saya tak ada masalah." Tuan-tuan, sambil kita duduk makan tu, dia pun cerita. Dia kata, baru ni cerita, mereka buat satu qiyamulail di antara anggota-anggota polis, buat qiyamulail sembahyang. Panggil imam import datang ke tempat mereka. Bila sembahyang, imam
imam memang sedar, imam tahfiz, dia tarik taranum. Qiyamul Lail tu malam Jumaat, Khamis malam Jumaat, besok tu sujud sejadah. Besok tu sujud sejadah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tengah-tengah duk semayang ni, tak apalah dah, Qiyamul Lail bukan selalu panggil ustaz lah, ustaz hafiz. Ustaz tu jadi imam, dia tarik surah sejadah, lepas tu dia bubuh ala insan pula, siap dengan taranum 30 minit. 30 minit. Haji tu kata, Pak Ustaz, saya semayang di belakang jenis polis tuan-tuan, bukan boleh lama-lama sangat. Saya semalam semayang di belakang Ustaz, haram jadah imam ni lama sangat. Ni dia cakap dekat saya kan. Dia kata haram jadah imam ni lama nak mampus dah. Tak apalah, saya setakat maki dalam hati ya. Habis-habis semayang Ustaz, mai satu orang anggota, dia datang kat saya, dia kata apa? Ji, panggil ustaz apa ni? Ustaz apa jadi imam ni kan? Kita semayang subuh 2 rakaat ni 3 tak sah. Dia tak sah semayang kita ni. Wah, haji tu tengok hang ni tu dia lah, kecil-kecil dulu bodoh sampai besar ni dah. Dia pun cerita, ni dia cerita kat saya tak ubah skrip ni tuan-tuan. Dia cakap macam tu. Itulah kecil-kecil dulu bodoh. Jenis polis tuan-tuan, biasa kalau kata nama orang bodoh ni, biasa. Kecil-kecil dulu bodoh. Tunggu Ustaz, hang kata tak sah semayang kita kan? Tak betul kan? Aku nak panggil imam. Dia kata jangan macam tu. Elok imam habis wirid semua. Imam, sini tak imam? Imam, tadi dia kata imam semayang tak sah 3 rakaat. Daftar nama dia, masuk kaunseling. Dia kata apa? Saya daftar nama dia, masuk kaunseling. Tuan-tuan, apa yang saya nak cerita kat sini bermaksud ada sebilangan kecil yang memang tak tahu berkaitan dengan benda ni. Sebilangan kecil. Apatah lagi tuan-tuan, kalau orang yang sibuk kerja berniaga sampai tak tahu malam siang semua, memang jauh lagi lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, bila kita mengaji, kita tahu halal dan haram. Anak kita tahu benda apa boleh, benda apa tak boleh. Kita tak akan ada tekanan dengan ahli keluarga kita, baik isteri, baik anak. Bermaksud takkan mendorong kita sebagai seorang ayah untuk melakukan kemaksiatan. Kalau dia tu anak kita, yang datang tu tuan-tuan nak ambil anak kita, bawa keluar pergi dating, kita tengok, mana boleh nak keluar dating dengan anak perempuan pakcik, bawa pakcik sekali. Dia ni baru satu orang ayah, bawa pakcik sekali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni dah kalau yang main dating tu tuan-tuan kan, kalau naik Viva dia cakap apa? Mak tak suka lah hang keluar dating dengan dia, lepas ni jangan lupa lah. Mak tak suka naik Viva. Kalau yang datang tu naik Alza, nak keluar dating tak apa, tapi jangan balik lambat kan? Sebelum pukul 8 balik awal sikit. Sebelum pukul 8 balik awal sikit. Okay. Tapi kalau yang datang tu tuan-tuan naik kereta Velpaya, Velpaya, yang tu mak pak tak apa cek keluar. Tak apa cek, biar orang nak cakap apa, biar pergi kat mereka. Orang Kedah, biar pergi kat mereka, jangan kira mulut orang. Tuan nampak? Terpaksa mengikut kehendak anak. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita tak jadi apa yang hadis yang kita sebut pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah jaga kita, Allah pelihara kita semua tuan-tuan, supaya apa? Supaya kita nak ahli keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita, semuanya dapat memuaskan kehendak kita sebagai seorang ayah. Puaskan isteri dan ahli keluarga kita, cukup dengan apa yang kita
ada, dan ajarkan mereka ilmu, ajarkan mereka cukup dengan apa yang ada. InsyaAllah tuan-tuan, bila cukup dengan apa yang ada, maka kita tidak akan tergolong di kalangan mereka yang terdesak untuk buat apa saja, tak kira halal dan haram, dan akhirnya akan menjadikan kebinasaan untuk diri sendiri. Tuan-tuan, cukup sekadar itu perkongsian hadis pada malam ini. Mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza, mohon ampun dan maaf tuan-tuan, lepas ni azan terus sembahyang kot. Aqulu qawli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.